Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good. Oke, semua sehat hari ini? Sehat. Sehat. Semua selesai Pan? Belum. Sudah. Belum? Oh. Siapa yang baru bangun tadi? Fadil. Baik. Si Umair sudah habis juga ML. Wah. Apa menang kah? Kan enggak? Kalah tuh kan? Oke. Oke, semua sehat kan hari ini? Sehat. Oke, contoh kalau ada yang mengantuk, pergi regangkan badan dulu, pergi minum air. Siapa bawa kopi tadi? Ada bawa kopi kah? Umair. Si itu. Oke, sebelum jap ada. Oh, ada Hanan masuk. Oke, semua cakap hai dengan dia. Oke, cepat. Kalau asalnya tuh. Hai Hanan, bilang. Assalamualaikum. Woi, siapa yang main PUBG tuh? Siapa main PUBG tuh? Bentar. Mati dulu. Ada yang main PUBG. Oke. Itu terlampau game, dah wah. No mercy. Kita mula belajar boleh sudah? Boleh. Oke, sebelum kita mula belajar, mau minta tolong Syahizan baca doa belajar boleh? Amin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wah. Amin amin rabbil alamin. Oke, sebelum tu kita ada belajar baru. Hanan okey? Oke. Cuba Hanan buka kamera, kami belum nampak muka Hanan macam mana. Cuba Hanan. Coba Umair buka apa di kamera situ, pernah nampak muka kau Umair, kau budak baru Umair. Nanti kamu Oke, cuba. Buka Kejap Hanan. 1 minit je Hanan, 1 minit je. nanti mati. Saat lah Hanan, 30 saat. Buka kamera. Dia buka satu saat. woi, ginawa. Cuba Hanan. Kayu tengok buka Hanan. Boleh Hanan? Gila ini handsome, wedding handsome. Okey, nanti lah. Belum lagi dia buka tuh. Okey. Si Hanan, kalau mau tahu, si Hanan ada kembar. Kan? Siapa? Semsinarhan. Dia di kelas 1. Satu apa tuh? Hanan? Masa Abu Daud. Muslim. Satu Abu Daud, kembar dia. Siapa nama kembar Hanan? Si Hanif. Hanif? Ya cak, saya cikgu sini sebelah dia. Oh, okey. Okey, jadi hari ini kita akan mula belajar. Semua sudah bersedia untuk mula belajar? Ustazah saya kena panggil mama saya. Okey, Sumair belum. Sumair belum. Mas Mair kah? Okey, sudah kan? Semua boleh belajar sudah kan? Boleh. Okey, sambil tu tolong WhatsApp kawan-kawan miss call dorang supaya dorang masuk kelas. Boleh? Sayang miskan sianan. Dah wah. Okey, kejap ah. Saya share screen dulu. Iya, silakan. Okey, semua boleh nampak screen sekarang? Boleh. Ada apa? Pendidikan Islam tingkatan 1 pendidikan Tirmizi. Okey, pandai. Okey, semua tahu apa kita mau belajar pada hari ini? Tahu. Belum. Belum. Kejap ah. Dia tahu. Okey. Okey, sebelum tu semua tengok dulu video ni, okey? Kejap. Oke.
Oke. Ngelek. Siapa? Dengar suara kah? Dengar. Dengar? Tidak. Dengar. Dengar suara? Jap, dengar suara? Tidak Dengar dengar. suara? Japa? Ini saya tidak dengar. Sudah dengar. Jap, ulang balik. Bolehlah. Okey. Ini film juga nih, nih setan. Kesulitan. Kejapa? Okay, so boleh nampak video tadi? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. So dah lupa, Mawar tu siapa nama dia? Lupa. Nazirul itu. Nazirul. Nazirul. Okay. Nazirul. Okay, Nazirul. Okay. Semua nampak video yang kejapa, nanti saya bagi tahu maksud berapa. Semua boleh nampak video yang tadi? Boleh. Pasal Boleh. apa video tadi? Pasal apa? Pasal bangun subuh. Bangun subuh. Okay, lagi pasal apa? Apa yang kamu nampak dalam video tadi? Bangun Karena subuh. bisa setan. Ikat sama Lagi? Setan. Ada setan. Pasal salat subuh, ya. Okay, apa yang lelaki tu buat? Salat subuh. Salat subuh. Sebelum dia mau bangun tu, apa yang dia hadapi? Dia kena bisa setan. 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 Setan buat apa? Dia kasih Solat. Dia bisik, dia suruh tidur dia balik. bisik ataupun dia hasut. Dia betul. Nazirul, dia hasut. Okay, jadi dalam video tu tadi, setan tu dia hasut lelaki itu supaya tidak bangun lah. solat. Tapi lelaki tu bangun kan tidak? Bangun. Kalau Okay. siapa Ya, betul. Okay, jadi, okay. Siapa yang hasut dia tadi? Setan. Setan. Okay. Agak-agaknya apa yang kita akan belajar pada hari ini? Hasutan setan. Ya, betul. Pasal setan. Sultan Yazhan. Hari ini kita akan belajar pasal setan-setan lah. Okay, tajuk sebenar dia, Iblis, bidang Al-Quran pelajaran 7, Iblis dan Syaitan yang Durjana. Okay, buku teks muka surat 31.
Buku teks muka surat 31. Okey. Iblis dan syaitan durjana. Iblis dan syaitan. Okey. Okey. Boleh mula belajar sudah? Sambung? Boleh. Okey, kalau saya sebut intabihu, kamu jawab apa? Ai ustazah. Okey, nanti ajar Hanan, okey? Macam mana? Okey. Okey, kita mula. Okay. Sebelum kita mula, kita akan tengok apa objektif pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, pertama sekali kita akan tengok kepada ayat 34 sampai 37 surah Al-Baqarah dengan betul. Lepas tu dan bertajwid serta terjemahannya. Maksudnya sini nanti lepas kamu habis belajar ni, kamu boleh nyatakanlah ayat tu. Okay, lepas tu yang kedua, sama baca dengan betul. Sama yang kedua, kita akan tengok menjelaskan cara-cara syaitan menyesatkan manusia serta cara-cara untuk hindarkan diri daripada godaan syaitan tu. Okay, lepas tu yang ketiga, kita akan tengok pengajaran apa yang kita boleh ambil daripada ayat 34 sampai 37. Lepas tu kita kaitkan dalam kehidupan seharian kita. Boleh? Boleh. Okey. Okey, pertama sekali kita pergi kepada ayat bacaan dan kefahaman. Okey. Okey, semua tengok buku teks ataupun slide. Okey, dalam slide ni Ustazah akan baca dahulu. Lepas tu kamu semua dengar cara bacaan yang betul. Nanti Ustazah minta kamu ulang. Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Okay, Ustazah ulang lah. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Okay, Ustazah semua ulang boleh? Boleh. Okey. Baca dengan bertajwid yang macam Ustazah baca tadi. Okey, 1, 2, mula semua. Kafirin. Okey, pandai semua. Bagus. Okey, dalam ayat ni, dia ayat ke-34 surah Al-Baqarah. Okey, ini ayat 34 lah, ingat lah. Ayat ke-34. Okey, maksudnya sini, okey. Wa qulna lil ikati. Okey. Dan ingatlah ketika kami berfirman, wa qulna, kami berkata ataupun kami berfirman kepada malaikat, lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis, dan apabila kami berkata ataupun berfirman kepada malaikat, tunduklah, sujud, sajadah tu, sujudlah, tunduklah kepada Adam untuk hormatlah, bagi hormat. Lepas tu malaikat pun sujudlah. Tapi ada satu yang tidak sujud. Siapa? Iblis. Iblis. Illa iblis, betul. Tapi malaikat sujud lepas Allah cakap, okey, sujud Nabi Adam, dia bilang Allah kepada malaikat sujud. Tapi si iblis pula dia tak sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Okey, iblis ni tak hormat sama Nabi Adam. Lepas tu dia jadilah golongan yang takbur, dan dia tergolong dalam golongan dan dia tergolong dalam golongan orang yang kafir. Okey. So boleh faham ayat ni pasal apa? Ayat 34 ni pasal apa? Boleh. Okey, pasal apa ayat 34 ni? Pasal iblis tidak mau sujud Nabi Adam. Betul. Okey, pasal Allah suruh sujud Nabi Adam. Tapi siapa je yang sujud? Malaikat. Malaikat je sujud. Tapi Adam tidak. Adam sujudkah tidak? Setan sujudkah tidak? Tidak.
Tidak. Okey. Kenapa setan rasa dia payah sujud sama Adam? Sebab Adam diciptakan daripada tanah. Betul. Sebab Daripada api. setan ni dia sombong lah, dia takbur. Dia ingat dia paling hebat sebab dia diciptakan daripada Api. okey. Syaitan diciptakan daripada api. Okey, api. Tapi Nabi Adam ataupun manusia diciptakan daripada Tanah. tanah. Okey, jadi syaitan pun cakap lah macam ni. Kenapa pula aku kena sujud dengan dia sedangkan dia tu hanya diciptakan daripada tanah. Sedangkan aku diciptakan lagi yang lebih kuasa daripada api. Sebab itulah dia tidak mau sujud walaupun Allah suruh. Jadi lepas dia nak sujud, dia langgar perintah Allah. Allah pun cakap sama dia, kau daripada golongan yang takbur dan kau tergolong dalam golongan yang kafir. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, ingat tak? Ayat 34 pasal setan nak mau sujud. Ya, ingat tak pasal tu? Okay, boleh? Boleh. Okay. Seterusnya kita pergi kepada ayat ke-35. Okay, so baca dulu. Lepas ni kamu akan ulang lepas ni. Okay. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Tengah. Wa qulna. Okay, lepas tu ya tu panjang. Lepas tu ya wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata. Okay, begitu. Lepas tu ragadan dan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi hish masuk sin syajarata fatakuna minaz zalimin. Okey, semua ulang boleh? Boleh. Okey, 1, 2, mula. Baca dengan bertajwid. Wa qulna ya Ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Okey, mumtaz semua, bacaan yang baik. Betul. Okey, maksudnya di sini, okey. Dan kami berfirman, okey, lepas je syaitan nak mau sujud tu, di ayat ke-34, lepas tu Allah berkata, wahai, okey, lepas tu cerita dia macam ni. Lepas tu Allah cakap sama Nabi Adam. Kami berfirman, wa qulna, kami berfirman, ya Adam. Okey, wahai Adam. Ya Adamuskun ya Adamuskun anta wa zawjuka. Okey, ni ayat ni. Tinggallah kamu, sakana maksudnya tinggal dalam bahasa Arab. Anta kamu dan isteri kamu wa zawjuka di syurga. Okey, al-jannah tu Syurga. syurga. Okey. Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu di syurga. Dan wakula, maksudnya kula tu makan. Dan kamu makanlah sepuas-puasnya apa yang kamu mau. Okay, so Allah suruh Nabi Adam sama Hawa, isteri dia, tinggal di syurga. Lepas tu makan, sukatilah diorang makan apa. Okay, tapi jangan hampiri apa? Buah kuldi. Buah kuldi ataupun pokok kuldi. Nah, pokok tu pokok kuldi. Okay, Allah cakap dalam ayat ke-35, wahai Adam, tinggallah kau dengan isteri kamu di dalam syurga ni dan makan jelah apa-apa suka hati kamu. Tapi satu je nak boleh dia bilang. Hampiri satu pohon ataupun satu pokok iaitu dinamakan pokok khuldi ataupun buah khuldi. Okey, lepas tu terus Allah cakap, kalau kamu hampirinya juga, lepas tu kamu akan tergolong dalam golongan orang-orang yang zalim. Maksudnya sini kalau
kan Allah sudah suruh Nabi Adam sama isteri dia Hawa tinggal di syurga, tapi Allah larang satu benda saja. Jangan hampiri pokok satu ni, pokok khuldi ni. Kalau Nabi Adam hampiri juga, dia tergolong dalam golongan orang yang zalim sebab tidak mengikuti perintah Allah. Okey, boleh faham? Boleh, Ustazah. Okay, boleh kan? Okey. Ayat ke-34 pasal apa tadi? Pasal iblis mau sujud Nabi Adam. Betul. Sombong. Pasal iblis tidak mau sujud dengan Nabi Adam. Okey, ayat ke-35 pula pasal apa? Pasal buah kuldi. Pasal buah kuldi. Betul. Ayat ke-35, Allah suruh Nabi Adam sama isteri dia tinggal di syurga. Lepas tu makan suka hati. Okay. Ayat ke-35 makan suka hati. Apa-apa dia orang makan suka hati, makanlah. Tapi just hanya tidak boleh hampiri apa? Pokok kuldi. Pokok kuldi. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay. Boleh. Okay, bagus, mumtaz semua. Okay, seterusnya yang ketiga, ayat yang ketiga. فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Tengok yang dalam ayat ni. فَأَزَّلَهُمَا الشَّيْطَانُ. Syaitan dia panjang sikit. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا dengung sikit, مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Okay. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, ada ru dengung sikit, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Okay, boleh ulang baca? Boleh. Okay, 1, 2, mula. فأزلهما الشيطان عنها فأزلهما الشيطان فيه Itu baca. itu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Okey, mumtaz semua. Okey. Dalam ayat 36 ni pula, okey. Lepas tu, okey. Kan setan tak mau sujud dengan Nabi Adam. Lepas tu Allah murka, Allah cakaplah setan ni dia tergolong dalam golongan mereka yang zalim ataupun takbur. Lepas tu Allah perintahkan kepada Nabi Adam dan isterinya untuk tinggal di syurga kecuali lepas tu makanlah apa-apa yang diorang suka kecuali menghampiri satu pokok iaitu pokok khuldi. Lepas tu bila Allah larang Nabi Adam sama Hawa untuk menghampiri pokok khuldi tu, setan ambil kesempatan. Dia bilang ginilah, okey, ngam-ngam aku kena murka sebab Adam ni lah, sebab Adam ni yang hanya diciptakan daripada tanah. Sebab aku nak mau sujud dia aja, Allah murka dengan aku. Bagus aku hasut daripada semua Nabi Adam ni supaya dia pun kena murka. Okay, lepas tu ngam-ngam Allah cakap jangan hampiri pokok khuldi tu. Lepas tu setan pun dapat fikiran lah, bagus aku hasut dorang supaya dekat pokok tu supaya dorang pun sama macam aku. Tergolonglah mereka yang zalim. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, jadi dalam ayat 36 ni, dia dah cakap pasal sini, setan, dia punya, di dalam ayat 36 ni, setan dia hasut. Setan hasut. Okay, setelah itu, fa'azzalahuma syaitan, fa'azzalahuma ni menggelincirkan ataupun dia, jadi inilah menghasut diorang dua ni. Setan ni hasut Nabi Adam dan Hawa. Lepas tu, dia cakaplah, pergilah buah khuldi tu, pergilah sampai dia hasut sampailah Nabi Adam sama Hawa pun pergilah di buah khuldi tu. Lepas tu lepas dia dorang pergi buah khuldi tu, disebabkan dorang langgar perintah Allah, dorang digelincirkan daripada syurga, dikeluarkan daripada syurga. Maksudnya tengok Nina.
dan menyebabkan mereka dikeluarkan daripada nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Okay. Disebabkan mereka terikut hasutan syaitan tu, diorang dikeluarkan daripada syurga yang penuh nikmat. Ada banyak makanan, diorang boleh makan suka hati, ada banyak nikmat-nikmat yang ada, tapi disebabkan diorang terhasut dengan godaan syaitan, diorang terpaksa tinggalkan semua nikmat tu dan keluar daripada syurga. Lepas tu Allah berfirman, turunlah kamu. Okay, Allah, turunlah kamu. Okay, maksudnya keluarlah kamu daripada syurga ni. Okay. Sebahagian kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Maksudnya sini, syaitan dan manusia akan bermusuh. Okay. Lebih-lebih lagi dengan orang yang beriman sebab syaitan akan sentiasa menghasut orang yang beriman tu supaya tinggalkan perkara yang Allah suruh. Lepas tu, ni nak lagi. Sekejap. Okay. Lepas tu dalam ayat ni juga dia kata bumi ni tempat tinggal dorang. Tempat tinggal lah. Okay, keluar daripada syurga, pergilah kamu bumi. Pergilah, tinggallah sana. Lepas tu nanti barulah kamu akan dapat kesenangan semula di suatu masa, iaitu mati. Bila mati barulah dapatkan kesenangan semula iaitu berada di syurga. Okay. Maksud sini, okay, dalam ayat 36 ni ada cerita pasal setan hasut Nabi Adam sama Hawa, dan Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga dan Allah suruh diorang tinggal di bumi, dan Allah berkata bumi ni hanya tempat persinggahan. Nanti bila sudah meninggal ataupun mati barulah nikmat yang sebenar akan tiba. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, dalam 36 ni pasal apa? Ayat 36 pasal apa? Pasal apa? Cerita pasal apa 36 ni? Ayat ni 36 pasal apa? Pasal Nabi Adam kena kasih gelincir dari syurga. Betul. Sebab kenapa dia kena segelincir? Sebab dia pergi dekat tu pokok kuldi. Okay, hasil daripada apa? Maksudnya kenapa dia pergi dekat tu Dari pokok hasutan kuldi? syaitan. Dia kena hasut syaitan. Betul. Setan hasut dia. Okay, lepas tu dia dikeluarkan daripada syurga, dia langsung pergi mana? Bumi. Okay, betul. Okay, kita ulang pertama sekali. Okay, ayat 34. Ingat, 34. Okay, 34 pasal apa tadi? Ayat 34. Syaitan sombong. Syaitan sombong. Dia nak mau Yang mau tunduk. Dia mau tunduk dengan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Okay, betul. Ayat ke-35 tadi pasal apa? 35? 35 pasal? Dia kena murka. Bukan. Okay. 35 pasal? Pasal orang Kena suruh apa? kena suruh jangan, orang sudah masuk dalam surga, karena suruh jangan masuk pergi karena tidak kena benar pergi sana pokok kuldi. Pandai. Okay, betul. Okay, ayat 34. Ingat ayat 34. Kena cakap, cerita pasal sana, setan tak mau tunduk dengan Nabi Adam. Okay, ayat ke-35. Allah perintahkan Adam dan Hawa untuk makan apa-apa je dong di suka hati di syurga tu, tapi hanya tidak boleh hampiri satu pokok. Okay, lepas tu 36 pula, cerita pasal setan kasih sesat Nabi Adam sampailah diorang keluar syurga. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, ayat last Ayat last. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Okay, semula. Fatalaqa Adamu Okay, bagus, pandai. Okay. Okay, jadi ayat ke-36 ni pula. Okay. Lepas Allah perintahkan Nabi Adam sama Hawa suruh keluar daripada syurga tu,
Okay, dalam ayat ke-36 ni pula Allah cakap Allah terima kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhan beberapa kalimah. Okay. Nabi Adam ni terimalah beberapa kalimah taubat daripada Allah. Lepas tu Nabi Adam pun taubatlah. Dia pun taubat. Lepas tu Allah terima taubat tu. Sesungguhnya hanya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha mengetahui. Okey, cerita pasal 37 pula, cerita pasal Nabi Adam berapa? 37 ni. Dia Bertaubat. menerima menerima kalimah. Ya, betul. Dia terimalah kalimah taubat, macam mana mau bertaubat. Lepas tu dia bertaubat, lepas tu Allah pun terima taubat dia. Okey. Okay, boleh faham setakat ni ayat 34, 35, 36, 37? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Ni kita pergi pada ringkasan ayat tadi. Okey, tengok ni nak. Ayat ke-34, Allah suruh tengok ni nak. Allah suruh tunduk ni nak. Allah suruh tunduk kepada Nabi Adam. Malaikat tunduk, iblis Tidak. tidak. Iblis ataupun setan tidak tunduk. Okay, ayat ke-35 pula Allah suruh Nabi Adam sama isteri dia tinggal di syurga. Lepas tu makanlah suka hati. Kecuali jangan hampiri satu pokok yang dinamakan pokok Khuldi. khuldi. Lepas tu ayat 36 pula. Okay, ayat 36 pula cerita pasal setan ni hasut Nabi Adam sama isteri dia supaya pergi pokok sampai diorang terkeluar daripada syurga. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, betul. Okay, lepas tu ayat ke-37 pula Nabi Adam bertaubat. Okay, so boleh faham ayat 34, 35, 36, 37. So boleh faham apa isi dia? Boleh. Okay, bagus, pandai semua. Okay. Okay, Ustazah mau... tidak paham. Siapa? Mayer. Siapa tadi nak faham? Tinazhan. Solen. Betul. Siapa nak faham? Mair. Tidak. Umair faham? Suara sedang bawah. Oh, kamu. Okay, jap. Ada yang nak faham sini? Pasal 4 ayat tu. Tidak. Kau faham? Pam. Okay, kalau nak faham bagi tahu, okay? Okay, Ustazah, ini aktiviti sekejap. Okay, Ustazah mau minta tolong Syahizan pilih warna satu, mana warna kamu mau? Warna biru. Ya, warna biru. Okay, warna biru. Okay. Kenapa Nabi Adam sama isteri dia dikeluarkan daripada syurga? Kenapa Syahizan? Sebab dorang pergi Dekati buah pokok Pandai. Okay, pandai. Itu bukan tu Syahizan dan kawannya. Itu bukan. Okay. So, kenapa? Okay, betul. Nabi Adam sama isterinya dikeluarkan daripada syurga sebelum pergi kepada buah kuli, pergi hampir buah kuli itu, sedangkan buah kuli itu Allah larang. Betul. Okay, next. Sekejap. Sekejap. Sekejap ya, mana tadi tu? Okay. Umair pilih warna satu. Kuning. Kuning Umair. Saya hijau. Okay, Umair jawab. Apakah intisari ayat 35 surah Al-Baqarah? Okay, ayat 35 tadi pasal apa? 35, ingat balik. 35. 35. Ingat 34 setan nak mau sujud. Okay, pasal 35 pasal apa? Apa Umair? Itulah pilih warna kuning. Okay, Umair. Okay, ayat ke-34 tadi dia cakap pasal setan nak mau sujud.
Lepas tu jadi ayat ke-35 pasal apa? Nabi Adam sama Nabi Hawa. Apa? Apa Maya? Ditanya maksud tuh. Kalau ini minta maksud. Kasih tahu aja gini. Ini cari bukan apa maksud apa Ya, ini cari. Maksudnya apa yang diceritakan di surah tu? Oke, Umayyah dengar ah. Ayat ke-34 Allah suruh ayat ke-34 cerita pasal Nabi pasal Allah suruh sujud Nabi Adam. Tapi setan tak mau. Malaikat je yang mau. Lepas tu ayat ke-35 pula pasal apa? Pasal Allah suruh apa? Siapa boleh tolong Umair? Allah suruh jangan makan tubuh kuldi tapi dorang makan juga. Betul. Ayat ke-35 cerita pasal Allah suruh makan apa-apa aja, cuma jangan hampiri satu pokok iaitu pokok khuldi. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh paham kau Mair? Umair okey? Faham? Oke, boleh. Kena mental sudah dia Ustazah, kena mental sudah. Okey, jap. Okey, last. Ustazah mau Nazan boleh pilih kuning? Habis. Senang je ni? Okey. Kenapa iblis tak mau tunduk dengan Nabi Adam? Kenapa? Dorang sombong. Yes, betul. Sombong. Kenapa dia sombong? Boleh. Ingat dia tanpa berkuasa. Dia ingat dia tanpa berkuasa sebab dia apa? Diciptakan daripada apa? Api. Daripada api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan daripada? Tanah. Daripada tanah. Sengaja. Okey, Mumtaz. Begitu pun untuk kamu semua di sendiri. Okey, jap. Okey, seterusnya, jap. Ya, ada soalan? Okey. Seterusnya, Sihanan. seterusnya kita pergi kepada cara iblis menyesatkan manusia. Okey. Siap, ada orang cakap? Sekejap. Oh, ada tanya soalan ke? Syahidan. Angkat tangan. Ada? Tidak Okey. tertekan. Okey, ini ya. Okey, sekarang kita pergi kepada cara iblis menyesatkan manusia. Okey, macam mana iblis menyesatkan manusia? Okey, yang pertama, tengok ni nak. Was-was. Okey. Okey, pertama sekali. Okey, Syahizan. Okey, pertama sekali kita pergi kepada cara macam mana setan ni hasut manusia. Okey, pertama sekali Syahizan baca yang ni nak, Syahizan. Yang ni nak. Ada dia? Masih ada? Ada di buku teks. Dan kan Saizan. Kejap, saya nampak. Bentar, ada. Nampak? Udah. Okay, siapa boleh tolong? Fadil boleh tolong? Baca ni nak. Oh, nampak sudah. Okay, baca. Menimbulkan rasa dalam rasa Was-was. dalam diri manusia. Okay, makasih. Okay, pertama sekali, cara iblis menyesatkan manusia, pertama sekali, iblis menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Maksudnya was-was di sini maksudnya contoh macam kita solat. Okay, kita solat. Siapa pernah macam, berapa sudah rakaat aku Berapa sudah? Aku dah ambil wuduk tadi. Sudah rakaat ketiga kan ya? Saya sudah baca Fatihah. Siapa pernah macam tu? Saya. Semua pernah kan? Surat 5 semua rakaat. pernah. Ya. Jadi itulah antara cara Saya 5 rakaat. rakaat lah selalu kita terlupa. Rakaat tu selalu kita terlupa macam berapa soal rakaat macam rakaat kedua sudah. Rakaat ketiga. Kita selalu macam tu. Itu antara cara iblis sesatkan kita lah. Dia timbulkan rasa was-was dalam diri kita.
Okay, seterusnya yang kedua, menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Kalau kamu perasan sekarang orang kalau menderma dia buat apa? Kalau dia menderma? Dia share di Facebook. Yes, betul. Dia share di Facebook, Instagram, Twitter, semua. Di TikTok. Dia bagi tahu macam, okay, aku derma ni. Maksudnya dia macam riak lah. Dia riak apabila dia buat beramal. Okay, boleh faham? Ya. Boleh. Itu pun salah satu daripada cara setan sesatkan manusia. Dia suruh manusia timbul perasaan riak tu dalam diri masa dorang buat amalan. Okay, seterusnya yang ketiga, menghasut manusia supaya tinggalkan seluruhan Allah. Okay, macam video tadi pasal apa? Supaya tidak sholat subuh. Salat subuh. Orang tu mau salat subuh tapi dia hasut, jangan dia bilang. Itu pun cara setan menyesatkan manusia juga. Seterusnya yang keempat, menghasut supaya melakukan larangan Allah. Okey, contoh kalau orang mencuri kan, dong macam apa berbohong, semua tu setan hasut. Okey, buatlah larangan Allah ni. Allah larang ni buat. Berjudi, minum arak. Itu antara cara iblis menyesatkan manusia. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, seterusnya yang ketiga, menggalakkan amalan sesat. Okey, bila kita duduk diam-diam kan, contoh kita berduduk diam-diam, lepas tu setan hasut kita, dia bilang, buatlah amalan ni, dia bilang. Dia suruh kita buat amalan yang sesat. Contoh macam, Contoh Mencuri. macam, mencuri, khurafat semua tu, menduakan Allah, jumpa bomoh semua tu. Dia Sama bilang, menghina. menghina pun. Dia bilang buatlah, bilang setan. Sampailah manusia terikut. Okey, cara-cara di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, jadi ada suara standar biru supaya kamu ingat. Kalau kamu ada buku teks sekarang di tempat kamu kasih bulat tu yang sudah kasih biru tu supaya lepas ni kamu senang ingatlah kalau exam, iaitu was-was, riak, meninggalkan suruhan Allah, melakukan larangan Allah dan amalan sesat. Okey, boleh faham? Ustazah. Bila lagi ada exam? Exam bila tu dah pasti lepas kamu PDPR kali. Tak silap. Lama lagi. Tak silap bulan 7 ke bulan 8 lah. Tak silap. Bulan 12 kali ni Ustazah. Covid banyak lagi nih. Ya, nanti ada orang si maklum. Okey, so boleh faham setakat ni cara iblis menyesatkan manusia? Boleh. Boleh. Okey. Seterusnya seterusnya. Okey, so mau tahu cara tanya kamu agak-agaknya macam mana kita mau hindarkan diri daripada setan ni? Macam mana kita mau hindarkan diri? Cara kita mau hindar daripada setan ni. Macam mana? Sentiasa pertolongan daripada Allah. Betul. Berdoa lah tu kan maksudnya. Ya. Lepas tu lagi apa lagi? Supaya setan tak dekat kita. Apa? Lagi, siapa lagi? Sentiasa beramal mulia. Betul. Sentiasa beramal mulia. Betul, Riz. Lagi? Apa lagi? Supaya setan tak dekat kita, supaya kita macam terhindar daripada tipu daya syaitan. Macam mana kita mau elak setan tu dengan kita? Apa lagi? Satu lagi lah. Baca Al-Quran. Betul. Baca Al-Quran, perbanyakan amalan. Okey, jadi di sini saya kasih list cara menghindarkan godaan syaitan. Okey, kita ni umpama pokok. Okey, ingat kita umpama pokok. Kita perlu akar, kita perlu batang, kita perlu dahan dan kita perlu buah. Okey, tengok first. Okey, first kita pergi bawah sekali. Akar. Akar tu maksudnya bawah sekali. Kita punya tunggang kita maksudnya yang wajib kita kena ada dasar dia. Kita kena ada akidah. Akidah. Akidah tu macam pegangan. Maksudnya kita percaya Allah tu satu, kita Islam, kita percayalah semua, percaya perkara gaib, percaya yang hanya Allah yang hanya wajib disembah.
Okay, kita kasih kuat akidah kita kepada Allah dengan mempercayai rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Apa pertama? Percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah. Kedua, Beriman kepada malaikat. malaikat. Ketiga, Beriman Kitab. kepada Kepada Al-Quran. beriman kepada Al-Quran ataupun kitab. Betul. Keempat, beriman Beriman kepada kepada Rasul. Rasul. lepas tu kelima, Beriman kepada kodok dan qadar. qadar dan yang terakhir. Kiamat boy. Akhirat. Beriman kepada kiamat. Terbalik. Terbalik. Okey, ya yang Terbalik. okay. Beriman kepada hari akhirat dan qadar dan qadar. Okey, so boleh faham setakat ni? Boleh. Ternyata kita umpama pokok. Okay, first kita kena ada akal dulu. Akal iaitu akidah. Mesti ada pegangan dalam hidup kita. Kita Islam gitu. Okay. Lepas tu kita pergi ke atas. Kita lompat pergi atas, naik atas, kita pergi ke batang. Okay, batang ni tu kita Batang. macam ibadah wajib. Kita kena buat semua ibadah wajib yang kena suruh. Contoh ibadah wajib apa? Salat. Solat. Salat 5 waktu. Lagi Berpuasa di bulan Ramadan. berpuasa di bulan Ramadan. Lagi Naik haji. naik haji dan Zakat. zakat. Okey, betul. Okey, first kita pergi akal dulu. Akidah kita tetapkan akidah. Okey, betul. Lepas tu kita pergi naik atas batang, kita kena buat segala amalan yang ibadah wajib. Lepas tu kita naik lagi pergi ke dahan ataupun ranting. Kita sempurnakan ibadah wajib kita dengan kita melakukan ibadah sunat. Contoh ibadah sunat apa? Solat sunat. Solat sunat, puasa Salat duha, salat sunat, tahajud. salat tahajud, salat duha lagi. Sama lah tu sama solat itu. Ya, baca Puasa Quran. Betul. Okey. Lepas tu dah ibadah sunat, lepas tu kita kena ada buah yang manis-manis, buah yang comel-comel, iaitu akhlak. Okey. Kita hiasi diri kita dengan akhlak mahmudah kah mazmumah? Mahmudah, betul, akhlak yang baik supaya diri kita lebih jadi macam lagi cantik lah, contoh macam pokok kalau dia tiada buah dan dia cantik kan. Okey, kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Okey, so boleh faham setakat ni cara menghindarkan godaan syaitan? Boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti lagi. Ustazah mau Luqman pilih warna boleh? Boleh. Okey. Merah. Bagi dua cara, macam mana kita mau hindarkan diri kita daripada hasudan iblis tadi yang ada pokok tu? Macam mana? Biasa beribadah. Berzikir. Ya, betul. Berzikir. Lagi beribadah. Lagi apa lagi? Biasa beribadah. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran iaitu buat amalan sunat. Okey, makasih Luqman. Beri tepukan untuk Luqman. Tepukan untuk Luqman semua. Okey. Sekejap. Okey, seterusnya. Sudah mau minta. Okey, nak apa Nazhan? Okay, Sudah mau minta. Nabil ada Nabil? Okey, Nabil boleh? Nabil? Semua panggil Nabil. Nabil ada? Ada? Ryan? Ryan? Ada Ryan? Ada. Okey, Ryan boleh pilih warna? Boleh. Okey, pilih warna apa? Kelabu ataupun purple? Kelabu. Okey, kelabu. Berikan satu cara iblis hasut manusia. Macam mana iblis hasut kita tadi? Menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Okey, betul. Contohnya macam mana tadi? Contohnya macam mana was-was? Macam mana was-was?
Contoh dalam solat kah? Macam mana? Setan cakap macam mana? Was-was. Hmm, Okay, saya boleh tolong layan. Contoh was-was. Umair. Lupa yang macam tu lupa baca surah Al-Fatihah kah? Betul Nazirul, betul. Macam terlupa baca Al-Fatihah semua tu. Okey, lepas tu terlupa rukun. Okey, begitu bantu kawan-kawan kamu. Okey. Okay, seterusnya. Okay, sekejap ah. Okay, seterusnya kita pergi kepada sekejap. Pengajaran ayat. Okay, pengajaran ayat ni. Okay, sekejap. Okay, agak-agaknya apa yang kita boleh dapat daripada ayat tadi tu? Semua. Rasanya apa kita boleh ambil iktibar daripada ayat semua yang kita baca tadi? Apa? Kita mestilah macam mana? Apa? Kita mestilah mengelakkan daripada terhasut daripada iblis. Okay, pandai Luqman. Lagi, apa lagi? Apa pengajaran yang ada? Kita kena buat apa? Kita mesti buat kebaikan. Kita mesti buat kebaikan untuk elak daripada godaan syaitan tu. Okay, so boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, yang lain boleh faham? Boleh. Okay. Jadi, pengajaran yang Ustazah tulis di sini. Okay. Pertama, kita kena contoh malaikat. Dia memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah. Bila Allah suruh sujud dengan Nabi Adam, dia sujud. Walaupun dia diciptakan daripada cahaya, betul. Okay, walaupun dia diciptakan daripada cahaya, dia nak sombong macam si iblis. Si iblis diciptakan daripada api, tapi dia sombong. Dia nak mau tunduk. Tapi malaikat tunduk. Kita kena contohilah. Malaikat ni yang mana malaikat ni tak sombong. Okay, lepas tu kedua, kita ni kena jauhi sifat sombong ni. Okay, jangan buat sifat sombong tu. Jangan jadi macam setan tu. Okay, boleh faham sebab kenapa sifat sombong ni dia boleh merugikan kita. Okay, macam manalah setan tadi. Sebabkan dia sombong, dia kena murka oleh Allah. Boleh faham setakat ni? Boleh, Ustazah. Boleh. Okay, pandai. Okay, seterusnya yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan. Okay, kita tak boleh senang-senang terpedaya dengan godaan syaitan tu supaya kita berjaya selamat di dunia dan akhirat. Macam saya cakap tadi lah. Okay, kita kena sentiasa buat amalan supaya kita tidak mudah terhasut oleh syaitan ni. Okay, seterusnya yang keempat, kita kena sentiasa bertaubat. Segera bertaubat bila kita buat dosa. Contoh macam Nabi Adam tadi. Bila dia terbuat dosa hasutan syaitan, dia terus bertaubat. Sesungguhnya Allah ni penerima Taubat. Okey, pandai semua. Okey, last. Okey, kita akan main quiz macam hari tu. Boleh? Semua boleh? Boleh. Okey, Umair. Okey, Umair. Masak nasi dulu. Cik Umair masak nasi. Okey, kejap saya share screen. Okay. Oi. Lepas ni masak apa kamu? Tidak tahu. Matematik. Oh, siapa ajar? Cikgu Atira. Selalu kamu ajar matematik guna apa? Latihan. Buku latihan? Oh, dia tiap buat Google Meet lah. Tidak. Oh, okey. Tidak saya tidak. Ustazah tu buku hijau mau kasih siap kah? Ada kasih siap mana yang boleh siap. Okey, boleh? Boleh. Okey, Nina ada link sudah send. Semua boleh buka link tu.
Okay, nice. Okay, masuk link tuh. Siapa yang sudah masuk? Link tuh. Okay, Hanan sudah ada. Azmi, Syahizan, Adrian, Adil, Lukman. Ada yang belum masuk? Nazhan, Dani, Rain, mana Rain? Si Umair? Sudah? Boleh mula sudah? Si Dani sudah masuk kah? Dani sudah masuk. Umair, Umair mana Hakim? Hakim mana Hakim? Hakim. Oke. Umair masak takanak lagi. Oh ya kan? Si Umair masak nasi. Oke. Alone Dream, siapa Alone Dream? Alone Dream, siapa Alone? Jeffrey. Oke. Ya kan? Oke, Haikal langsung. Oke, kita mula boleh? Kita tekan mula? Boleh? Boleh. Oke, mula. Oke. Jawab. Ikut yang tadi. Syafi okey kah lain? Okey, Hanan tempat pertama, pelajar baru. Okey, Syahizan sudah naik. Ryan. Okey, Hanan naik balik. Haki okey. Okey, Ryan tempat pertama sudah. Okey, nice. Lukman naik. Okey, lagi. Okey. Syahizan tempat pertama, kedua Lukman, ketiga Dani, kedua Fadil naik sudah. Dan Syafri, Haikal, Adrian, Umair. Umair masuk bisa masuk kelas ni. Okey. Okey, Ryan, Hanan sudah siap. Okey, sikit lagi. Okey, Syahizan sudah siap. Lagi. Okey, Dani pun sudah. Lukman sudah. Syafri. Okey, sikit lagi. Okey, sikit lagi. Okey, nice. Adrian naik sudah. Kita tunggu tinggal 3 orang. Kita tinggal tunggu Haikal dengan Umair.
Okay. Okay, sekarang semua tengok skrin. Tempat pertama, Lukman. Okay, boleh tumpukan. Okay, lepas tu Dani. Ryan, tepuk tangan. Lepas tu Hanan. Lepas tu Riz, Adrian, Syafri, Syahizan, Fadil Weke. Lepas tu Umair. Umair siap sudah masuk pasik? Okay. Lepas tu Fadil, Nazhan. Lepas tu Rizan. Rizan dia ada masalah lain. Okay. Okay, nanti saya screenshot ni nanti saya send di grup. Okay. Okay. Dia Ya. sama nang. Okay. Sekejap ya. Okay. Okay. Okay, so boleh nampak skrin sekarang? Boleh. Okay, ada apa? Boleh. Rumusan. Okay, boleh saya minta siapa-siapa bagi rumusan apa yang kamu belajar pada hari ini? Kesimpulan dia apa? Sama-sama pun boleh serentak. Dengan sombong. Okay, jangan sombong. Jangan sombong. Okay, kita baca pasal apa hari ini? Pasal apa? Syaitan. Pasukan syaitan. Pasal setan. Betul. Apa? Okay, setan tu apa dia buat? Kenapa dia kena murka? Sombong. Buat larang. Dia menghasut manusia. Betul. Membuat kejahatan. Menghasut manusia. Betul. Okay. Okay, lagi apa lagi? Dapat orang Kenapa Nabi Adam sama Hawa dikeluarkan daripada syurga? Kenapa? setan nasi Sebab orang makan buah holding. Diorang makan buah khuldi sebab siapa hasut? Syaitan. Setan hasut. Okay, betul. Okay, setan tak mahu tunduk kepada Nabi Adam sama Nabi Adam. Kenapa? Dia rasa dia apa? Sebab dia hebat. Dia hebat Sebab dia rasa dia hebat. Dia diciptakan daripada api. Pandai. Diciptakan daripada tanah. Okay, pandai. Okay, betul untuk semua. Kita bukan. Okay, jadi Okay, sekejap saya stop sharing kejap. Sekejap ya, tekan. Okay, itu saja kelas kita untuk hari ini. Okay, hari ini kita pasal iblis dan syaitan yang durjana, yang mana kita belajar first, kita belajar pasal 4 ayat tu, ayat 34 sampai 37. Kita tengok ayat ni 34 pasal apa, ayat ayat 35 pasal apa, ayat 36 pasal apa, 37 pasal apa. Okay, lepas tu kita tengok juga apa yang Allah suruh Nabi Adam, apa yang Allah suruh larang. Lepas tu kita tengok cara-cara iblis sesatkan kita. Kita tengok juga macam mana kita menghindar daripada setan tu, hal setan tu. Lepas tu kita tengok apa pengajaran yang kita boleh dapat. Jadi semua boleh faham pembelajaran kita keseluruhan pada hari ini? Boleh faham? Boleh. Okay, ada yang tidak faham? Tidak. Dia dah faham? Okay. Okay, Hanan okey juga kelas hari ni, Hanan? Okey juga. Okey. Okay, kita punya kelas selalunya macam ni lah. Okay, nanti contoh kalau nak dapat apa, boleh tanya kawan-kawan yang lain. Boleh? Boleh. Kawan-kawan yang lain boleh bantu Hanan dan bantu kawan-kawan yang lain? Boleh. InsyaAllah. Okay. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mau minta tolong Haikal baca doa habis belajar? Boleh? Baca doa habis belajar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir ta'asir rabbika min bil khair. Rabbi yassir wa ta'asir. Okay. Amin. Bye. Fadil kena presenting. Hah? Okay. Fadil tekan.
Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa pada hari Khamis. Boleh? Boleh. Boleh. Siapa yang belum isi kehadiran di link tu. Okey? Okey. Okey, tolong bagi tahu kawan-kawan. Kamu semua nampak kan siapa yang hadir sekarang? Nampak kan? Jadi kamu PM kawan-kawan yang tak hadir tu, kasih tahu orang bagi tahu PM soal sebab. Boleh? Boleh. Kalau enggak, Cikgu Zul listkan nama orang. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua sudah join kelas. Okey, kita jumpa hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okey, Umay, sambung masak nasi. Waalaikumsalam. Main pub.